Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, pakcik, makcik dan adik-adik semua. Saya Azizi Ali and welcome to the Azizi Ali Show. The number one show tonight. Okay. Untuk mereka all the regulars to welcome back to the show. Dan untuk mereka yang join saya buat kali pertamanya, welcome to the Azizi Ali Show. I'm very happy, very pleased you joining me tonight. Jika anda tidak tahu, show ini is beamed to you live daripada Studio 1. Studio 1 tu rumah saya lah di Petaling Jaya. Sebab cakap kalau rumah tu kurang power sikit. Tapi kalau saya cakap kata studio 1, immediate home. Okay, jangan betulkan your computer sebab saya nak buat pembetulan sikit. Lupa nak buat turun ni. Bagi tutup sikit. Cantik sikit. Alright, tidak boleh. Okay, studio 1 tu my study lah. Okay, lupa nak tutup tadi. Okay, welcome to the show. Before I go any further, seperti biasa, kena buat sound check dulu. Video check dulu. Sebab pernah terjadi dulu, saya cakap tanpa berbuih-buih mulut. Rupanya it was not on the air. So, check out. So boleh tuan-puan bagi komen sikit. Sound check okay? Bagaimana video di petang ini, malam ini di Kota Kinabalu, Sandakan, Lahad Datu, Tawau, Bintulu. Bintulu. Tempat bernostalgia guest kita malam ini pada satu ketika, Bintulu, Sibu, Kuching, Johor Bahru, Muar, Seremban, Bandar Melaka, Batu Berendam, mana lagi? Masjid Tanah, Kuala Pilah. Boleh post komen, sound check okay? On. Malam ni tuan-puan tak nampak rambut saya yang silver color tu pasal malam ni saya pakai beret kanggul ni. Mahal ni. Order pada mana? pada ni. Seperti biasa. Okey, Muhammad Safwan. Kelantan okey. Safwan kat mana? Dekat Kota Baru ke? Kota Baru ke Kelantan okey, loud and clear. We are good to go Di Alostar ke? Di Kodiang semua okey Kulim semua okey. Alright, we are good to go. Okay, welcome back to the show all the regulars. Yang bagi salam tu, Waalaikumsalam. Topik kita malam ini, as usual, I have a guest. To me, this guest is a wonderful contoh. Contoh sebab beliau saudara Wahyi Abdul Rashid ni, beliau telah naik dalam bisnes kereta, car rental, Green Matrix car rental. Tetapi seperti mana banyak bisnes terkesan oleh kerana COVID-19 dan PKP, bisnes beliau Green Matrix tu seriously affected. Basically almost collapse lah. Syarikat Hertz Car Rental yang super international pun boleh bankrupt. Apatah lagi bisnes kita di Malaysia ni pun. So sale Green Matrix yang masuk berjuta-juta ringgit, basically dalam masa setahun 2 tahun COVID tu, boom, almost down to zero. Tapi tak apa, kita dengar cerita dia sebenarnya. Apa yang menariknya, Wahyi did not give up. Itu yang membuat saya tabik spring tu. Itu nak dengar cerita dia. So please stick around. Okay, Azwani, Pasir Mas, Kelantan. Okay, loud and clear. Bentung pun clear, Bukit Jalil pun clear. Aimi aman semua ke? Jebat Al-Serdangi, Seri Kembangan pun clear. Cantik. Okay, we are good. Okay, untuk mereka yang join saya buat kali pertamanya, welcome to the show. Dan saya nak bagi hadiah. Nak bagi hadiah pada tuan-puan semua. Ini offer saya ya. Please share dengan 10 orang kontak. Tag 10 orang kontak. Kontak tu kawan-kawan ke, rakan, sahabat, handai, adik-beradik, pakcik-makcik, sanak saudara yang duduk jauh di mata. Tapi sekarang jauh di mata pun no issue. Boleh buat FB live dengan dia orang kot. Okay. Pakcik Osman yang duduk ujung kampung tu, ask them to join the show. Sebab lebih ramai orang yang join, lebih meriah
pertamanya lebih meriah, lebih seronok. Dan yang keduanya, lebih ramai orang join show kita ni, lebih ramai orang yang akan mendapat manfaat daripada ilmu yang saya dan guest akan berkongsi pada malam ini. So malam ini we're going to talk about business, naik turun dalam business, naik turun dalam business. Dan guest kita malam ini memang real life person, naik turun, dan sekarang naik balik dalam business, business lain pula. So, stick around ya, stick around. So share the URL of this Facebook Azizi Ali fan page, Azizi Ali Mentor Wang, dengan 10 orang kontak. Dan please take a snapshot, use your phone, take a snapshot dan WhatsApp kepada saya. Nombornya ada di sini somewhere, scoring text tu. Dan saya akan menghadiahkan video saya, more than 1 hour, bernilai lebih RM100. I'm going to give it to you FOC, percuma saja. Lepas tu mungkin boleh bagi hadiah sikit, European Cup sikit. So my deal is tag 10 orang kontak and I will give you video yang bernilai RM100 ini dengan percuma kepada anda semua ya. So okay, apa lagi saya nak berkongsi? Jangan, saya before I forget juga, seperti biasa sesi FB Live ini, The Azizi Ali Show ditaja oleh PG Mall, dan PG Mall tengah duk buat offer sale yang super hebat, termasuk buku-buku saya juga ya. Diskaun setinggi 30%. Dan untuk khusus untuk sesi ini, buku let me share with you. Share siap-siap. Share siap-siap ni. Window. Okay. Ini dia punya teks tu. Buku Masa untuk Emas versi 2021. Buku ni jarang, because it's such hot seller, so I don't have to give discount. Tapi hari ini, malam ini kita bagi diskaun 20%. Buku Masa untuk Emas ni. Of course ada buku-buku yang lain jugalah, So khusus untuk sesi FB Live ini, PG Mall bagi diskaun 20% untuk buku Masa untuk Emas ya. Okay, we'll talk about this shortly ya. Okay. So untuk mereka yang tak tahu, saya ada Telegram channel. Telegram channel ada, jangan marah ya. Sudah ada Instagram channel. Ada TikTok lagi. Saya menentang TikTok, tak tahu nanti buat 2-3 masa kamu. Tapi my daughters ajarlah. So sekarang saya sudah ada channel TikTok. I don't even know whether they call it channel or not. Instagram pun ada. YouTube tu ada lah kan. So I'll talk more about this later. So tonight, I nak everybody, untuk mereka yang live tu, please give a big hand. I nak invite our guest to join our show sekarang, Saudara Wahi Abdul Rashid. Let me add him to the stream. Assalamualaikum Wahi. Waalaikumsalam. Pagi. Saya ingat saya seorang pakai topi. Cap ni. Wahi pun pakai cap juga. Nak cover rambut. Okay. Saya cover jugalah. Rambut saya ni hitam, tapi kadang-kadang dia orang komplain nampak putih. Anyway, saya notice kat belakang tu ada piano. Lepas ni kita boleh buat karaoke. You main piano, I boleh nyanyi. Boleh. So all our viewers nanti semua lari dengar saya nyanyi. So nyanyi ya. Okay. So, Wahi sihat Alhamdulillah sihat. Okay. Wahi di mana sekarang? Saya sebenarnya baru balik pada Langkawi. Lah ni duduk dekat Alostak, tapi kami tengah travel lah. Kalau nak duduk tu sekarang ni memang dah duduk dekat Sepang, Selangor. So minggu ni kami travel lah. Sebelum puasa kita jalan dululah. Lepas tu bulan puasa kita tak boleh jalan. Lepas puasa kita jalan balik lah. Kami tu, you mean your family lah, bukan your family. Saya dengan family saya, dengan isteri, anak-anak pun semua jalan kan. Pakai ni sikit lah, cuti Malaysia lah. Ya. Pergi Langkawi, tu singgah makan laksa di Kuala Pelih kot. Restoran Kak Su kot. Kuala Pelih kami suka makan ni, ikan bakar. Okay. Ada. Ya. Quite famous juga. And
the prices of the ikan bakar dekat Perlis tu as high as in KL. Betul, lebih kurang lah, lebih kurang. Not cheap not cheap Many years ago cheap lah, tapi sebab banyak turis so depa pun naik harga. Next time kalau pergi Kuala Perlis tu kena try laksa Kuala Perlis. One restoran tu memang di Kuala Perlis town itself. The famous tu restoran Katsu. Is it Katsu laksa something like that lah. Ada lagi ya? Ada. In fact almost anybody, mungkin Wahid tak dengar apa ni kan, tapi almost anybody dah tahu tu depa mesti singgah makannya. Saya balik mesti pergi makan ni malah if I drive back sebelum saya dulu balik rumah my parents tu, arwah lah tapi dulu saya pergi makan laksa tu dulu baru balik rumah. Anyway, okay. Welcome back to Rocho. Terima kasih kerana sudi mintai menjadi guest saya pada malam ini. Saya basically, of course, saya dah kenal Wahid dah lama. Wahid is one of our authors also. Dah tulis at least I think 2 buah buku Wahid. Dah 2 buah betul. buku ya. Okay. So kita dah kenal lama about 10 years ago. Tapi dan saya pun I'm so proud of you kan, you build up Green Matrix Car Rental. Sebenarnya nama syarikat tu mungkin Green Matrix Tours lah kot. Tapi the main business is car rental lah kan. Betul. So tapi saya I think about sebulan yang lepas tengah doing some homework, searching something terjumpa your name, cerita apa, saya terkejut juga. Tengok business Green Matrix. Basically I use the word collapse lah. Although Green Matrix masih ada lah kan, tapi business jatuh merudum lah kan. So betul. I was shocked, but I was so happy to know that you did not give up. Try 2-3 benda untuk meneruskan perjuangan sebagai seorang usahawan. Tapi okay, before we go any further, my first question to you, untuk mereka yang tak kurang mengenali Wahid ni, Wahid, saya mengenali Wahid sebagai seorang usahawan. Tolong cerita sikit sebelum Wahid jadi usahawan tu, what were you doing? Alright, so sebelum tu saya nak ucap terima kasihlah kepada Tuan Azizi Ali sebab jemput saya untuk buat sharing. Tuan Azizi Ali ni sebenarnya saya punya idola lah, sebab apa masa saya duduk kat Sarawak dulu tak ada orang datang mengajak. So the only way untuk saya belajar ilmu pelaburan tu adalah buku-buku Azizi Ali lah, kan. Alright, so sebelum saya menjadi usahawan, so saya perkenalkan diri saya lah, nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya lahir tahun 1979, so tahun ni masuk 43 lah. Saya lahir, ya. Sorry, Wahid muda setahun daripada saya ya. 43 kan? Betul. Kurangnya kan. Okay, sorry. Okay, go ahead. Saya lahir dekat Sungai Petani, Kedah, orang Kedah. Tapi daripada saya kecil lagi, ayah saya, kami family lah berpindah ke Pahang. So ayah ni jadi peneroka Felda. So saya ni anak peneroka Felda lah. Okay. Lepas tu saya belajar pun dekat Felda, dekat Kratung lah. Lepas tu dapat masuk universiti. Saya buat degree, saya buat master dekat Universiti Malaysia Sabah. Lepas tu habis buat master, saya minta kerja, dapat kerja dekat Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu lah sebagai tutor lah, mengajar kan. Okay, so masa saya bekerja tu saya ada masalah kewangan. Duit gaji saya duk habis, dapat gaji duk bayar kereta, bayar hutang semua. Lalas tahun 2006 saya start buat bisnes kereta sewa. Sewa kereta dekat budak-budak kan. And then 2011 saya berhenti kerja daripada universiti, and then saya fokus kepada bisnes kereta sewa. Itulah sebelum saya jadi usahawan. Semua ni di Bintulu lah ni. Semua ni berlaku di Bintulu ni. Saya start bisnes kereta sewa tu di Bintulu, Sarawak. Okay. Kira start tu tahun 2006, masa tu saya gaji pun tak besar kan Tuan Aziz, gaji pun dalam 2000 kan. Dapat gaji, bayar kereta, bayar tu lah tak ada duit kan. Lepas tu yang saya buat kereta sewa lah. Dan macam budak-budak ni, kenapa saya start kereta sewa tu sebab apa, masa saya bekerja tu
student saya ni dia baik dengan saya, and then kata, Cik Wahid boleh tak kita orang pinjam kereta? Saya baru beli kereta baru. Oh, mereka duk pinjam kereta kan. Lepas tu saya fikir, daripada aku duk bagi pinjam kereta dekat mereka ni, baik aku bagi sewa kan. Itulah start sewa tu kan. Oh, okay. So lepas tu probably you ada kereta tu tapi nampak macam jalan sikit bisnes tu, lepas tu agak trigger lah. Yang ni boleh buat bisnes car rental lah kot. That's why kot lepas tu ada you beli 2-3 kan jalan lah. Masa saya start bisnes kereta sewa tu sebenarnya, saya nak kira macam buat sewa, tolak installment apa semua tu, saya nak RM300 lah. Dapat RM300 boleh beli barang dapur pun cukup lah. Tu je niat dia. Kan bukannya nak kembang, nak buka sampai satu cawangan pun. Tapi bila kita buat tu, tiba-tiba benda tu mendapat sambutan, customer pun makin ramai apa semua, and then saya start buka cawangan dekat Miri, buka cawangan kat Kuching, dekat KK, KL apa semua. Lepas tu 2011 saya tengok macam okey bisnes tu. Tu yang saya berhenti, and then saya betul-betul fokus kepada kereta sewa lah kan. Tak ada niat pun. Masa buat kereta sewa tu just nak duit 300 lah. Tapi nak 300 lah. Lepas tu lama-lama macam customer makin ramai, and then tengok macam bisnes pun okey, berhenti and then fokus pada kereta sewa lah. Tu cerita dia lah. Oh, okay. Interestingly, Green Matrix ni sebab saya because my kerjaya sebagai seorang juruterbang lah, so I literally terbang all over the world. So there is dekat UK ada nama car rental company juga, Green Matrix juga. Oh ya. Ya. Macam mana Wahid tak tahu ni? You don't know this? Tak pernah dengar pula. Tak dengar. Yes. Ada. Ya. Dekat London. London. Of course, this one cerita ni pun 5-6 tahun. I don't know whether the car rental, that business still on or not, car rental. So I thought you ambil nama Green Matrix sebenar nama syarikat tu. Bukan, Green Matrix tu dia kebetulan lah, macam saya masa saya buat degree, buat master, bidang saya adalah bidang sains sekitaran, alam sekitar. Lepas tu isteri saya ni, kita orang buat bisnes kereta sewa ni sama-sama dengan suami isteri. So isteri saya ni dia bidang forestry. So kita orang ni memang suka alam sekitar. So that's why green tu. And then Matrix tu macam masa tu tengah hot movie The Matrix. So kami memang suka The Matrix kan. Then kita combine lah Green Matrix kan. So nampak macam international lah sikit dia punya brand tu kan. Itu cerita dia, bukannya ada apa-apa pun. Oh, okay. I at the back of my mind, I thought you dapat the idea nak pinjam nama Green Matrix dekat London tu. What coincidence, the company name memang car rental Green Matrix. Whether the company tu ada, Wallahualam lah. Tapi sebab the reason I thought hotel yang saya duduk tu, dia ada branch kat situ. So very convenient for us duduk sewa kereta kat situ je lah. Okay. So you start mula buat kecil-kecil, lepas tu semakin besar sebab bisnes tu menjadi. At the peak, how many cars? Car rental you tak buat lori apa semua, bus tak ada, car rental je lah. Kereta sewa je. Kereta sewa je, okay. Dia macam saya start tu 2006, start dengan 2 buah kereta lah. Modal masa tu buat 3,000. Lepas tu tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Wow. Malaysian standard tu very big lah kan? Itu hanya dekat cawangan dekat Bintulu je. Lepas tu saya macam customer makin ramai. Macam depa ni bila dia dah guna kita punya servis, depa nak pergi mana-mana pun dia nak guna saya punya servis lah. Depa pergi Miri ke Kuching ke, Wahid ada kereta tak? Saya hanya buat kereta sewa dekat Bintulu je. So dekat situ saya nak buka cawangan tapi modal besar lah kan. Sebab apa nak buka cawangan ni kena ada modal pekerja apa semua. And then saya dapat idea untuk buat dia macam franchise. Dia macam, tapi saya tak pakai franchise lah, saya pakai licensing. Licensing. Yes, licensing. Franchise ni dia ada akta dia kan. So dalam masa yang sama lah, masa tu saya baru tulis buku Rahsia Senang Mendapat Pinjaman kan. So buku tu dia tak adalah untung sangat, tapi buku tu dia jadi viral.
So orang baca buku tu dia orang inspired story saya daripada orang kerja government buat bisnes kereta sewa and then boleh settle hutang. So dekat situ depa nak buat kereta sewa. So dekat situlah saya start buka cawangan based on buku tu. Okay. So 2011 saya start buat licensing. Kita buka dekat Miri. Lepas tu licensing tu from zero and then depa pun saya ajak dia apa semua, setahun depa ada 10 biji kereta. Lepas tu bisnes tu berkembang. Lepas tu ada kawan lagi nak buka dekat Kuching. Lepas tu ada kawan nak buka dekat Kota Kinabalu kan. So yang join licensing tu sebenarnya kawan-kawan je. So tahun 2013 tiba-tiba ada satu company daripada Island, dia contact saya. Depa ni ada banyak customer daripada luar negara nak datang Malaysia. Dan masa tu tak ada satu company yang boleh handle customer dia datang macam depa nak turun ke KL, ada company yang handle. Kalau depa turun dekat KK, ada company car rental yang boleh handle dia punya customer. Sebab masa tu Hearst, Avis semua dia setengah-setengah tempat dia ada. Kadang-kadang dia tak ada. Betul. So macam saya ni, sebab apa saya buat licensing tu, dia cepat expand. Saya tak keluar modal. Lepas tu yang orang jadi licensee tu dia pun modal pun buat kat rumah je. So masa tu saya ada cawangan satu Malaysia. So that's why 2013 saya dapat partnership dengan satu company daripada Island. And then memang masa tu booking banyak. And then kita pun jadi one of the supplier for AirAsia. Kalau lama web AirAsia tu saya punya company sebaris lah dengan Avis, dengan Hearst, dengan big company. Tapi kita orang kecil je. And then memang booking banyak. Cuma bila banyak booking tu, isu saya adalah macam satu hari 100 booking masuk, kita boleh ambil 30 booking je. Lagi 70 booking tu kereta dah tak cukup dah. Okay. Kereta tak cukup. Lepas tu saya pun pening pala nak beli kereta dah tak larat dah kan. So 2018 kita dapat idea. Sebab apa masa saya ada banyak kawan-kawan lah kan, kawan-kawan student saya yang buat kereta sewa. So depa ni sebenarnya jadi pesaing saya. So saya fikir daripada depa kita bersaing, why not saya buat satu platform, saya ambil booking daripada semua customer saya ni and then saya makan commission and then saya bagi kat dia orang lah. Saya start benda tu daripada tahun 2018. Dalam masa 2 tahun lah saya dapat rekrut lebih kurang 7,000 supplier. Yang ni saya punya pesaing lah. Pesaing kawan-kawan semua. Sorry, let me 7,000, 7,000 supplier. 7,000. So supplier tu that mean orang yang supply kereta dekat Wahid je. Betul. Sama ada dia memang dah buat kereta sewa ataupun dia baru nak buat. So total dalam kita punya Facebook tu ada 7,000 orang. Wow. There's a so lot. Masa tu macam dulu sebelum tu saya dapat booking 100 booking, 30 je saya boleh ambil. Sebab apa? Kereta tak cukup. Bila supplier tu ada 7,000, booking banyak mana pun kita boleh accept. So that's why macam company saya ni banyaklah big company dia macam nak take over lah. Sebab apa? Kita boleh terima booking tu anytime. Bila-bila apa semua sebab apa? Supplier kita terlalu banyak. Alright, macam satu supplier tu kadang-kadang mereka ada 2 biji kereta, 3 biji kereta kan. Yes. Tapi bila tahun 2020 COVID datang, sebab apa saya masa tu 80% saya punya customer foreigner. Saya tak main market local. So bila COVID je, KP je, memang saya punya sale memang drop lah. And then saya punya supplier pun more than 50% lah. Mereka pun bertukar bisnes lah. Ada yang jual ikan lah, jual macam-macam lah. So nak start balik tu kena from zero balik lah. Itu lah. Okay, sorry, Wahid, very penting. So, lagi kita cakap pasal PKP dan kejatuhan tu, tapi masa top ni, so nak recap balik. So, mula-mula your business model, you kereta sendiri. Sampai 70 on your own, lepas tu your licensing pun apa-apa semua. So, about tahun 2018, you tukar model, instead of you ada kereta sendiri, you license others. So, you platform orang booking kat you aja. So katalah saya ada kereta 2 biji. So you booking tolak kat saya, I will handle everything, pay you commission for your booking tu lah. Dia lebih kurang macam itulah. Dia macam ni, kita punya sistem kita ada 2 level. Ada level-level pula. Wow,
licensing tu masih ada lagi. Licensing tu dia boleh guna saya punya brand lah. Satu lagi kita panggil independent supplier. Independent supplier ni dia outsource lah. So kalau booking dapat, kita akan bagi priority kepada kita punya licensee lah. Bila licensee kita ni dah tak ada kereta, barulah kita bagi dekat independent supplier lah. Macam Tuan Aziz Ali ada kereta kan. So bila licensee saya dah tak ada kereta, saya contact lah Tuan Aziz, ada kereta tak? Ada. Ambil lah kereta. So kita makan commission, Tuan Aziz ambil sikit lah. Kalau nak minta kita tolong uruskan pun boleh juga. Wow, this sounds like a win-win situation for all parties ni. Betul. Sebab pasal saya orang-orang yang kecil-kecil ni, dia ada 1-2 kereta, tak pakai, dia boleh sewakan. Tapi dia tak tahu nak handle, nak buat bisnes apa-apa semua. Tapi, so now, you handle all the business part, dapat klien apa-apa semua, saya supply kereta aja. Lepas tu collect kereta kan. Wow, saya actually very good business model ni lah. Very good. Tahniah. So at that time 7,000 suppliers. So I assume katalah average everybody kalau seorang satu kereta pun dah 7,000 kereta kan. Tapi I'm sure some of them 2-3 biji kereta kan. And kereta semua ada. Kereta yang tera-tera pun ada, bukan Myvi Prodo aja kan. Myvi Proton. Kereta banyak model tapi macam saya ni saya tak nak pening kepala banyak sangat kereta. So kita fokus kereta yang banyak demand je. Macam demand ni kereta kecil-kecil je kan. Adalah juga Velfire ke Mercedes semua tapi itu bukan kita punya core lah. Core kita kereta ekonomi je. I see. Good business model. Tapi saya tak boleh jadi klien Wahid. Sebab saya sewa. Saya duit banyak kan. So sewa. What awak je. Saya always all the regulars I don't get turned on by cars. Tu yang saya tu selalu lupa lawak kereta tu. Ni Lamborghini ni. Jangan marah. Wahid, Lamborghini saya ini bukan cheap model ni, mahal. Saya boleh buka pintu. Kamu tak boleh buka pula dah. Selalu boleh buka. Sorry. Sabit pun saya silap nak buka pintu Lamborghini saya naik lagu tu. Okay. Interesting. Actually, I like that business model. Yang tu okay. So ini tengah power habis lah. And prospect look even better. Masa tu kan Malaysia, I think visit Malaysia year 2020 ke. The plan before that kan. Tapi of course, boom. COVID came. The whole world shut down. Business basically came to a halt. Big business macam saya cakap tadi, including Hertz car rental tu, a giant company based I don't, probably an American company, please correct me. The company is actually bankrupt lah. Ni Hertz ni. Hertz ni. Probably I don't know, maybe cars dia a few 100,000 cars all over the world, they can collapse. Apatah bisnes kita secara kecil-kecilan ni, walaupun sale masuk million ringgit jugalah kan. Okay. So apabila COVID berlaku, cerita sikit kat kami. Okay, bila COVID mai je, saya ingat lagi masa tu 18 Mac 2020 bila kerajaan terpaksa menguatkuasakan lockdown kan, PKP semua. Okay. So the first thing yang happen adalah saya punya customer yang dah booking, yang dah bayar ni, dia orang terpaksa cancel. Ada yang dah main Malaysia terpaksa balik sebab apa nak kena lockdown kan. So masa tu kita sebulan tu kita kerja untuk refund duit kan. Lepas tu masa tu saya pekerja ada lebih kurang 10 orang lah kan. Sebab apa kita dah tak ada handle operation, kita hanya handle sistem je. So pekerja saya seorang berhenti kan. Sebab apa? Yalah kita pun memang masa tu income sebulan kita sebelum PKP lah kita boleh dapat dalam 400,000, 500,000 kan. Bila PKP je nak dapat 5,000 pun susah gila. So macam mana kita nak bayar gaji lah. Masa tu saya punya staff lah, seorang lah dia berhenti. Tapi masa tu saya pun dah agak mungkin PKP ni lama. So saya pun cuba buat benda lain lah supaya at least ada income, boleh bayar gaji lah. Masa mula-mula kita buat tu, kita cuba buat bisnes macam Lala Move. Macam ambil order, pergi beli barang apa semua, hantar. Cuma benda tu banyak demand ada tapi nak bina sistem tu sebab apa kita pun tak ada sistem. Ambil masa and then dia punya profit margin pun
tak besar. And then saya punya staff pun memang tak boleh continue lah benda tu. And then saya pun cubalah jual produk. Sebab apa, kita dalam keadaan loss, tak tahu nak buat apa. Tengok apa benda yang boleh jual lah. Mula-mula saya jual hand sanitizer. Benda tu viral side lah. Benda tu viral side lah. Lepas tu seminggu 2 minggu dah tak boleh jalan lah. Lepas tu saya jual popcorn kan. Jadi ejen orang lah. Jadi ejen. Lepas tu jual rendang, jual kambing perak, jual kepek apa semua kan. So dalam masa daripada bulan Mac sampailah Disember tu, dapatlah buat sale dalam 400,000 kan. Boleh jual produk, tapi bila saya tengok balik dengan tolak gaji pekerja, tolak, tak nampak untung. Saya duit saving saya duduk top up. Sebab apa? Saya masa tu ada 6 orang pekerja. Bayar gaji pekerja saja dekat 10,000 kan. Ya. Sebulan saya punya sale dalam 40,000 je. Untung 20%. Dapat 8,000. Gaji pekerja dah 10,000. Belum sewa office lagi apa semua. Dan saya macam negatif. Dan duit saving pun makin lama makin sikit. Lepas tu saya pun dah tak boleh bayar hutang. Lepas tu last kali saya bayar gaji pekerja saya pada Disember 2020. Lepas bayar gaji je, pekerja saya panggil saya. Terakhir kami nak jumpa Ustaz lah. So panggil turun apa semua. Kami nak berhenti. Kerja serentak 24 jam. Semua berhenti. So Disember tu kira macam game over lah. Saya dengan kereta sewa tak boleh jalan. Jual produk rugi. Pekerja berhenti. Duit saving habis. Lepas tu saya dah start kena saman. Sebab apa tak boleh bayar hutang. And then saya pun sedih gila. Masuk tahun baru 2021 tu saya macam nak gila tuan. Terpenuh je. Allah. So okay, lagi Wahid, stop Zat. Alright. Pernah tak you masa PKP baru masuk tu, you thought benda ni akan jadi so bad, jadi macam ni, apa bisnes akan collapse? You terfikir tak macam tu? Ada ke? Because you build up the green metric sampai tu, took a few years, many years lah, baru naik tu kan. Lepas tu kira zaman tu kira gilang kebilang lah. Tak tahu COVID ni basically less than 1 year, everything gone. Tapi masa mula-mula lockdown tu, adakah benda ni akan berterusan kah? Ada terfikir tak masa tu? So kebetulan masa PKP yang awal-awal tu saya masih lagi berguru dengan mentor saya lah, Datuk Wira Dr. Aizan Usman. So dia kata dekat situ, Wahid, PKP ni mungkin 3 ke 5 tahun. You standby, you buatlah benda lain. Jangan fokus benda ni. So masa awal-awal tu dia dah habaq dah memang benda ni akan lama. So saya memang tak tengok dah kereta sewa ni. Memang saya shoot je, buat je apa benda yang boleh kan. Selain daripada kereta sewa, pelancongan tu. Dan sekarang ni pun dah kita start PKP 2020, 2022. Masih lagi, company saya masih lagi tak ada income. Boleh lah sikit-sikit kan, tapi tak macam dulu. So saya letak tepi dululah kereta sewa, kita fokus lah kat mana yang boleh buat duit kan. Itulah. Okay. Alright. Okay. Now that I get a better picture. So so you pun dah dapat inkling dah benda ni akan lockdown COVID ni akan bertahan 3-5 tahun dan in fact the recovery pun sekarang ni call the recovery, tapi memang akan slow lah, akan slow kan. Business mungkin saya dapat benda tu sebab apa, masa saya masih lagi dengan Datuk Wira tu. So kita orang tengok beberapa case study tragedy, krisis. So yang dulu-dulu tu memang 5 tahun, 10 tahun baru dia bounce balik kan. So yang COVID ni dia lagi teruk daripada krisis dia dulu lah. Sebab apa dulu walaupun krisis orang masih lagi boleh jalan, tapi yang krisis ni orang langsung tak boleh jalan. So dia punya impact tu lagi teruk lah. Betul. Umur saya 60 years old, I have never seen this before. Never seen. Bukan saya. Orang yang lebih tua pada saya, 70 tahun, 80 tahun, they also have never seen this before. Never experienced this. Di mana basically the whole world came to full stop. Full stop kan. Business came to full stop. Tak boleh pergi sana. I think tahun 60-an, 50-an, 60-an di Malaysia, masa tu mungkin ada perintah berkurung lah. Certain areas. Certain time. Tapi yang ni perintah berkurung all the time, the whole country. Betul. Betul. So tak ada siapa pun terlihat benda ni kan. Ya.
interestingly, saya dah tulis the possibility of something like this berlaku dalam buku saya, dalam buku Masa untuk Emas, Get into Gold. Saya tulis buku ni tahun 2010. I wrote the possibility of benda macam ni boleh berlaku. But actually apa yang betul, but I thought what will trigger it, dia bukan one thing, it's a combination of a few things. But I thought what will trigger it was a war. Perang macam sekarang berlaku di Putin pergi serang Ukraine tu. Russia. Tapi ini bukan war, not war, but pandemic. Tapi you know, I already wrote about it tahun 2010, so I was proven right, but I take no pride. Take no pride because a lot of people, termasuk rakan-rakan, sahabat andai, adik-beradik, seriously affected. Ada rakan-rakan juga yang meninggal because apa ni, so very tragic, very sad. Okay, sambung cerita sikit. Before saya lupa, tuan-puan semua boleh bertanya soalan. Please put in your question. Tuan-puan, this is a real life example. Business tengah duk gilang gemilang, boleh collapse dalam masa setahun. So tuan-puan semua, siapa yang tengah buat business tengah menjadi itu, jangan action sangat. Jangan action. Don't think it will last forever and ever. I'm sure Wahi, bukan saja Wahi, nobody, this thing never happened before. So no, everybody basically was caught out lah. So walaupun you tengah duk naik top apa-apa semua sekarang, jangan action sangat, benda ni boleh jadi kita bukan, we will not be at the top all the time. Something may happen. Okay. So boleh bertanya soalan pada Wahi, but okay, tapi kejatuhan bisnes, okay. What I like most about that Wahi did not give up. We not give up. You tahu dah, business car rental ni macam airline, macam hotel, memang seriously affected, akan mengambil masa bertahun-tahun untuk recover ya. Dan so you try other thing, try A, try B, try C. Oleh kerana itu, I nak ucapkan tahniah Wahi dan isteri dan keluarga kerana tidak give up. Senang saja. The easiest is to surrender aja, terima aja. Tapi you did not give up. And what business like which you will talk about shortly. So tuan-puan, siapa nak tanya soalan tu boleh. Okay. Ni let me take ada soalan ni. Ni Wahi nampak daripada Risma Yanto. Risma Yanto ni orang Siam kot nama dia. Lawa. Okey. Salam, menarik topik. Kalau boleh buat sistem apps macam Grab tapi kereta sewa, boleh penetrate market lokal sekadar pandangan. Macam saya nak travel, nak cari kereta sewa, leceh sangat. Risma Yanto, sekarang ni I don't know whether app, tetapi ada dah lama dah the local car rental, mungkin your pesaing or your apa ni, dia orang duk guna laman web, dan lepas tu bila contact dia orang yang pakai WhatsApp. Very easy, very convenient. Tak payah isi form apa-apa. Saya pun sebab duk balik Perlis tak ada airport, so kena tumpang airport Alostar. So dia sewa kereta lah kan. Dulu duk sewa dekat Hertz apa-apa semua ni kan, tapi leceh lah nak isi form lah apa-apa semua. Tapi the last few years ni, this very young enterprising entrepreneurs, probably either your depa pakai apps, depa pakai WhatsApp aja, senang aja lah. So much better. Tapi sekarang ni ada app dah sekarang ni yang car rental di Malaysia ni. Wei, do you know? Okay, actually untuk apps ni sebenarnya company saya ada, gogreenmetric.com. So boleh pergi je kat kita punya website, boleh booking saja dekat kita punya sistem tu. Cuma isu dia sekarang ni, banyak supplier, banyak company car rental yang dah tak buat bisnes. So kita dapat booking, tapi nak cari supplier tu susah. Kan? Dulu 7,000 orang. So dapat booking je kita boleh sambut. Lah ni macam dekat belah-belah utara tu memang sangat susah lah. Sebab apa? Mostly depa dah jual kereta, ada yang dah bankrupt semua. So nak kena mungkin ambil 3 tahun lagi lah untuk bill balik kan. And then ada juga few apps daripada overseas macam Trevo. Trevo ni daripada Korea.
So saya pun berpartner dengan Trevor jugalah. So dulu kita ni bergaduh, bersaing. Lepas PKP je kita berkawan lah. Tolong kan. So saya pun tolong juga mereka untuk rekrut supplier. Mereka pun saya jadi macam duta lah. So saya tak kisahlah, asalkan kawan-kawan saya boleh buat duit, okey lah, tak ada masalah kan. Right. Ada lagi soalan ni apa? Okay. So sorry, before I go there, to repeat balik, app tu memang ada. Go Green Electric. Dan masih beroperasi. Masih. So boleh, cuma mungkin masalah nak buat booking tu boleh, tapi kadang-kadang tak ada kereta. Itu masalah. Tak ada kereta. Yeah. Sekarang ni dalam kita punya group Telegram, kita ada lebih kurang 1000 supplier lah. Kalau depa isu dia kadang-kadang setengah tempat tu depa sendiri pun fully book. Sebab apa? Supplier tu dah limited, kereta pun dah limited. Kereta depa mostly fully book. Itu isu dia. Siapa yang buat kereta sewa sekarang ni buat duit lah. Okay. Mungkin saya dengan saya ada duit sikit. Mungkin kereta dia pun nak jual kat saya murah. Now I can become the supplier lah. Okay. Ni soalan daripada Nyak Haizan Hakim. Bisnes apa tuan buat selain kereta waktu PKP? Tadi Wahid dah cakap apa ni kan. Tapi nak ulang balik boleh? Lain pada boleh. Okay, masa PKP tu saya daripada tahun 2006 sampailah 2020 saya tak pernah buat bisnes lain. Memang kereta sewa je. Adalah tulis buku sikit-sikit tapi dia 99% saya punya bisnes adalah kereta sewa. And then masa PKP je mula-mula tu kita cuba buat macam personal shopper lah, macam Lala Move, tapi benda tu tak jadi. Lepas tu saya jual hand sanitizer, dia viral sat je. Sampai sebulan benda tu tak boleh jual. Lepas tu saya jual popcorn, benda tu boleh jual tapi masa tu online pembelian online terlalu banyak. So macam kita promote, orang beli, supplier post, barang tu lepas sebulan baru sampai. Orang marah. Orang nak makan popcorn lepas sebulan baru dapat. Ya. Tak payah dia orang marah. Kalau Wahid ni yang order, you pun marah. Order dia pun nak makan esok ke apa semua ni selepas sebulan pun sampai. Sebab apa? Masa tu kurier memang tengah jam. Masa awal-awal PKP kan. Banyak barang hilang lah, banyak barang tak sampai lah apa semua kan. Lepas tu saya pun tarik handbrake lah. And then saya pun cuba carilah jual kambing, jual rendang lah apa semua, jual kambing perap. Saya hantar sendiri. Tak pakai kurier, hantar sendiri. So kita bina lah stocking agent. Tapi benda tu tak mudah lah. Sebab apa? Benda tu produk baru. Lepas tu kualiti dia sat okey, sat tak okey kan. Kita jual pertama okey, orang puji. Lepas tu masuk second, apa rasa macam ni lah. So dia kualiti tu tak boleh sustain. So that's why saya punya sale tu turun naik kan. Lepas tu macam-macam saya jual kaipek kan. Lepas tu kaipek tu sebulan lah. Lepas tu dah rasa pun dah lain kan. Last kali saya jual macam stevia. Macam pengganti gula lah kan. Benda tu boleh jual. Tapi isu dia adalah buang harga. So macam barang tu harga RM30 kan. Jual RM30 tapi ada orang yang ada modal dia beli banyak-banyak, dia buang harga kat Shopee kan. So kita naya nak jual tak boleh lah. Okay. I see. So, ada juga orang macam tu je lah. Banyak, memang banyak. Kalau macam bisnes tu jual produk, dia menggunakan sistem stocking agent yang orang ada modal, dia beli banyak-banyak, lepas tu dia pergi buang harga dekat Shopee. Dia pun untung RM1 pun tak apa, janji boleh jual. So yang naya tu yang ejen-ejen tu lah, sebab apa mereka tak ada modal apa semua. Lepas tu naya lah. Macam terperangkap lah. Dah keluar modal beli barang banyak-banyak kan. Beli banyak-banyak, lepas tu nak return tak boleh. Yang jerung-jerung ni ada modal, dia beli banyak-banyak, dia buang harga. Dia pun untung RM1, RM2 tak apa dah. Okay. Alright. Okay, ni next question daripada Fajarimi Cik Mat. Wahid, kalau katakan insyaAllah lepas ni bisnes abang top balik, saya doakan, amin. What would you do different this time around untuk preparation for the unpredictable future di masa depan?
kata whatever business you do, talk balik, tapi dah tahu dah this bad experience kan, okay, what will you do different? Alright. Okay, so saya berterus terang lah kan, sebab bisnes kereta sewa saya ni sebenarnya sebelum COVID tu sebenarnya dah struggle dah. Struggle, dia banyak isu lah. Bila dia start struggle tu daripada tahun 2015 tuan. Dengan GST. Dengan GST, lepas tu dengan dengan LHDN apa semua, dengan dulu ada Uber, ada Grab, so persaingan apa semua, so memang struggle, tapi kita still boleh survive lah. And then bila campur dengan COVID, memang terus game over kan. Alright. And then masa saya setengah struggle tu sebenarnya saya tak ada cara untuk saya keluar daripada bisnes tu. Bisnes tu memang sales setahun 5 juta, 5 juta apa semua, tapi sebelum 2015 saya memang buat duit. Saya punya profit margin dalam 30%, 40%. Tapi lepas 2015 tu saya punya duit tu banyak habis, bayar tu bayar ni, lala kita nak ambil gaji pun kadang-kadang pick up 10 kali kan. Dia dah struggle. And then bila COVID je lagi teruk kan. And then so bila bisnes tu jatuh, and then saya pun memang tak ada pilihan lain, memang terpaksa buat benda lain. Dulu saya tak boleh nak open saya punya kepala otak ni untuk tengok bisnes lain, and then bila saya start tengok balik, rupa-rupanya ada bisnes lain yang lebih mudah, lebih untung, lebih senang. Kereta sewa saya masih lagi jalan, tapi sekarang ni saya macam outsource lah. Ada kawan saya kata dia nak handle benda tu, ambil lah apa semua, urus apa semua. So saya fokus kepada bisnes lain lah. Sekarang ni saya jadi agent lah, jual produk suplemen kesihatan lah. Company dia SKV. SKV. Saya join tu pada Februari 2021. Masa tu saya jual kopi nak kurus, sebab masa tu saya pun ada masalah berat badan. So saya jual bulan pertama dapat buat sales 11,000 kan, dapatlah komisen 2,000 kan. Lepas tu bulan kedua naik 13,000. Jual kopi je saja boleh jual sampai 11,000. Boleh. Jual kopi. Okay. Sebab apa, masa saya jual stevia tu orang beli sebab apa, kalau macam pramugari apa semua tu memang depa pakai stevia tu untuk maintain dia punya berat badan, betul tak? Oh, tak tahu pula, saya pilot, so tak payah mungkin. Dia masa saya jual stevia tu memang ada orang yang dia tak mau pakai gula sebab apa, dia nak maintain berat badan kan. So bila produk tu saya tak boleh jual sebab apa, isu buang harga, and then saya jual kopi tu pun dia benda yang related sebab apa, kopi tu dia untuk kuruskan badan. Kalau kita minum kopi tu kita jadi kenyang. Saya punya customer yang beli stevia tu masih lagi saya promote, mainlah beli ni sebab apa, depa beli stevia tu sebab apa, depa nak kurus. Ni kopi ni boleh kurus. So dekat situ dah saya boleh buat sale. So bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang agent lah, kawan-kawan juga kan. Depa just nak support semua. Lepas tu promote 4 bulan pertama sale saya paling tinggi dalam 14,000. Dapat sebulan ni boleh bagi hadiah satu lagi. European Cup ni. Okay. So 4 bulan pertama sale saya paling tinggi 14,000. Lepas tu saya punya customer ada yang dia cuba produk tu, dia rasa suka, dia pun nak jadi agent pun semua. Bulan kelima saya punya sale naik jadi 30,000, komisen masa tu 6,000 kan. Saya cakap dekat founder SKB, founder dia doktor kan, doktor. Kalau saya dapat 2,000 pun saya dah syukur. Saya nak beli, nak duit nak bagi makan anak-anak je, sebab masa tu saya dah tak ada income lah tuan. So masuk bulan kelima saya dapat buat sale 30,000, komisen 6,000, lepas tu naik jadi 50,000, komisen 7,000. Lepas tu macam SKV ni dia ada satu produk untuk dia vitamin je, tapi kalau kita makan vitamin tu dia kalau kena COVID tu dia tak ada sampai stage 4, 5 kan. So benda tu viral, masuk bulan 8 saya punya sale naik jadi 300,000. Wow, sebulan? 300,000. Sebulan? Wow. Sebulan. Lepas tu bulan seterusnya naik jadi 800,000 sebulan. Wow.
Dalam Lepas masa tu okey. maintain 800,000, lepas tu bulan dia 800,000, 700,000, 600,000. Bulan 2 tahun ni 2022 saya punya bulan lepas jualan lah. 2.45 juta. Bulan 2 sale. Bulan 2 saja 2.45 juta. Tahniah. Oh, well done. Oh, ni saya boleh hadiahkan emas emas blockchain saya. Tahniah. Oh, well done. Okay. Ini group sale 2.4 million last month lah, Februari bulan lepas lah. Februari. Bulan ni setakat hari ni 3.3 juta. Wah, ni baru 23 bulan ni. Saya target insya-Allah lah boleh pergi 5 juta sebulan. Wow, okay. Tahniah. I'm so happy to hear this story. Okay, good. Alright, okay. So now, kita pause kat sini, Sat. Okay, soalan dia ni, okay. Sekarang ni, bisnes ni menjadi. Tapi, who knows in the future kan, bigger companies, greater companies have collapsed. Sometimes it's not their fault. Like COVID is nobody's fault, tapi can collapse other companies. Now that you know this, benda ni boleh berlaku. Walaupun bisnes tu tengah power, tengah naik, apa yang Wahid akan buat, knowing that benda ni boleh berulang balik, so that you will not be syuru pun terlepas di masa depan. Betul. Macam bila saya decide untuk join this company, saya pun tengok jugalah apa company-company yang hampir sama. Contohnya macam apa company-company yang lama kan, macam Sharkly. Baru ni pun saya ada jumpa seorang ni, dia ni family dia dah makan produk Sharkly ni dah 20 tahun. Tapi dia pun bukannya agent. Lepas tu anak dia jadi agent baru 6 tahun. And then kira macam family dia dah makan benda ni 20 tahun, lepas tu dia pun baru jadi agent apa semua. So kalau kita cerita pasal kesihatan ni, krisis macam mana pun orang tetap nak sihat. So macam company yang saya join ni, dia sihat, dia fokus kepada kencing manis kan. Tambah-tambah lah ni, kalau dekat Malaysia saja orang yang ada kencing manis dan berpotensi kencing manis ada 7 juta orang. So orang kencing manis ni kok mana pun, kalau kaki dia dah nak kita potong, dia akan buat apa saja untuk selamatkan kaki dia. So bisnes ni memang risiko tu tetap ada, tapi kita tengok jugalah macam few company yang daripada international yang dah macam apa for life semua sampai dah 40 tahun kan. Amway sampai dia punya founder pun dah tak ada dah kan. So dia orang masih sustain. Cuma macam kita tengok peredaran zaman lah. Macam SKB pun dia ada zaman dia tengah naik. SKB ni zaman dia tengah naik. Dia punya sale boleh cecah sampai 60 juta setahun. Tapi dia pun buat kesilapan, jatuh juga pada tahun 2016 tinggal 2 juta. 2 juta. Wow. Kesilapan dia daripada 60 juta drop jadi 2 juta. Sebab apa? Mereka start masuk ke farmasi. Masuk kedai jamu. Kat situ berlakulah buang harga apa semua kan. So dia punya stoki lari. So SKB pun dia belajar kesilapan kat situ, and then dia repair balik benda tu daripada tahun 2016, dan pada tahun lepas dia punya jualan tu alhamdulillah 96 juta tuan. Oh, naik balik lah. So dia naik balik lah. So dia belajar daripada kesilapan lah, and then so dia pun keep improving lah. And then macam bisnes SKB ni actually dia tiru je bisnes model yang macam Amway, Sharkly semua, tapi dia kelebihan dia produk dia tu sedap lah kan, sedap. And then dia punya founder pun memang doktor kan. So saya pun dulu saya gemuk kan masa sebelum KB. Lah ni alhamdulillah maintain lah kan. Oh, okay. Alright, okay. Tanya. Okay. Okay, I think one of the thing one of the thing I'm a big believer, dah lama ni cakap, for multiple streams of income. One of the thing who would have thought, tak payah apa ni, who would have thought big companies okay, contoh dia, saya sebagai kerjaya saya sebagai seorang juruterbang kan, retire pun dah lah. Anyway, juruterbang ni masa PKP, when I say we, the juruterbang lah, pilots are one of the worst hit professionals lah.
sebagai seorang juruterbang, we are income lah sebagai seorang pekerja, bukan seorang pekerja, income kita orang kira okey lah. See a pilot umur 35, 40 years old, they were earning 40,000, 50,000 ringgit sebulan. Kira di Malaysia dapat income 50,000 ringgit tu kira terror lah kan. Dan secara konsisten, bukan kata naik turun, basically secara konsisten. Now when the PKP hit, boom, half of that, easily more than half out of the job. And tak ada airline, not only out of a job as a juruterbang, you nak buat apa? Nak buat apa juruterbang? You buat kerja lain pun kalau boleh dapat RM5,000 sebulan, kira terror lah. Kan? If you are accountant ke engineer ke electrician, whatever lah, you boleh lah buat kerja lain macam ni. Buat apa ni? Tapi pilot, what can you do? Tapi Alhamdulillah, saya pun my income as a pilot drop by 60%. My income as a pilot 60% because of PKP lah. Tapi at least saya masih ada kerja lagi. Some of my fellow colleague out of a job langsung. Ada yang husband and wife pilot, dua-dua. So imagine the income daripada 40,000, 50,000 ringgit sebulan down to basically zero. Lepas tu, tapi Alhamdulillah, because I'm a big believer, saya memang practice multiple stream of income. Don't depend on one income stream. Itu Alhamdulillah, saya dan keluarga, our life goes on as per normal. So to us is business as usual, not business by using apa ni lah. So one of the things saya nak share dengan to all our viewers, whatever you do, tolak kerja dengan government saja. Tu pun mana tahu government boleh tukar kan. Make sure you have alternative income stream. You don't know what's going to happen. Contoh dulu orang kata teori aja. Mana pernah tengok ada PKP, COVID seriously affected. Who knows apa benar tak pernah jadi pun. And the future sekarang. So okay, let me tengok ada apa-apa soalan. Banyak. Okay, ada soalan lagi. Ni ada soalan, tapi Wahid dah cakap, adakah tuan kurangkan atau kekalkan pekerja pada waktu PKP? Wahid dah jawab dah lah. Basically everybody resign lah, tinggal dia dengan isteri saja. Betul. Masa tu seorang berhenti kan. Lepas tu last kali Disember 2020 semua letak jawatan lah. Dia pun tak nampak masa depan lah company kan. Kita pun struggle lah masa tu. I can understand also. Okay. Ni salam Tuan, mesti ada cabaran dalam sales sebelum juta-juta sales tu. Ini probably ni sales sekarang ni, you buat SKV ni, of course you cerita sales naik tapi mesti ada cabaran juga. Ada cabarannya. Dia macam macam mana dia cakap? Sebab apa, saya daripada tahun 2017 tu saya dah start belajar dengan Datuk Wira, Dr. Azlan Osman. So saya banyak jumpa leader-leader, founder semua. So kita dengar cerita lah dia pun macam ni kan. Dengar cerita. So kita ada ilmu benda tu, ada ilmu. Tapi nak apply dekat kita punya bisnes tak boleh. Sebab apa, kita punya bisnes bukannya sistem agent. Yes. And then bila jatuh je Greenmatic, sebab apa saya ni jatuh tuan, bukannya jatuh kosong lah orang kata kan. Jatuh tu ada ilmu lah kan. So saya dah nampak benda ni. Sebab apa, kalau macam you all tahu pasal ada few company lah. Kawan saya juga Sabela, pernah dengar tak Sabela? Not really. Sabela dia jual baju kurung. Jual baju kurung. Dia punya sale jual baju kurung je. Dia tak ada kedai, tak ada butik, setahun 100 juta. Wow. Lepas tu Mamasak ni jual kek. Ni actually kawan-kawan juga jual kek. Dia punya sale 100 juta. So dia punya ini dia punya founder lah, saya kenal dia punya founder. Lepas tu dia ada agent dia. Agent dia macam Sabela tu sebulan dia punya sale tu boleh pergi sampai 1 juta lebih. 1 juta lebih. Macam agent dia macam dropship je, bukannya pegang barang ke, push barang, jahit baju pun semua. Dia cuma rekrut agent, ajak agent bawah dia tu, and then satu orang boleh buat RM1,000. Kalau dia ada 1,500 agent bawah dia, memang 1 juta lebih kan. So
saya nampak benda tu dekat SKV, tu yang saya masuk je, saya terus fokus kepada recruitment. Nak recruitment ni tak susah lah pada saya, sebab apa, saya dah biasa rekrut 7,000 supplier. Lepas tu mereka ni semua sedang mencari peluang. So saya pun buat live. I think this is a related question lah, kan? Okay. Yeah. What is remarkable pencapaian Wahid tu, sebab Wahid so fast. I am sure there are other agent SKV juga sebelum ni, tapi still pencapaian mereka tapi tak secepat, tak setera Wahid. Wahid kira you baru start je, kan, baru katalah 1 year, less than 1 year kan? Less than 1 year. Betul, tapi betul. Boom. Ejen-ejen yang lain tu dah mungkin buat lebih lama tapi kurang menyerlah lah kan. Betul. Apa yang buat Wahid successful dengan begitu cepat dalam bisnes SKV sekarang ni? Okay, masa saya join SKV tu, SKV sebenarnya dia daripada tahun 2000 bila PKP SKV ni dia bertukar kepada bisnes model baru. Dulu stocking agent. Kalau nak jadi agent ni modal 20,000. So yang orang lama-lama tu dia masih lagi mentality stocking agent. So bila depa jadi stockist, depa tak mau rekrut agent, sebab apa, kalau depa rekrut agent untung depa jadi sikit. So depa fokus nak jual je. So bila SKV bertukar kepada sistem baru, sistem dropship, so sistem dropship ni dia fokus kepada recruitment. Tapi depa ni yang lama-lama ni depa masih lagi tak mau rekrut. Boleh ke rekrut apa semua. And then bila saya masuk je, depa dulu masa saya join tu bulan Februari 2021, kalau sebulan depa boleh rekrut 4 orang agent, memang tu dah power dah kan. So saya masuk je, bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. Terkejut semua depa. Okay. Wah, so depa tanya macam mana? So saya kata, bila kita nak rekrut, kita jangan jual produk, kita jual peluang, kita jual result, kita jual solution. So macam saya selalu saya buat mula-mula saya buat live dekat Facebook. Lepas tu macam Facebook macam dah kurang, saya start buat live dekat TikTok. So dekat TikTok saya start dapat banyak leads lah. And then dekat TikTok saya pagi-pagi pukul 7 pagi, 7.30 pagi saya live semua, ceritalah dulu saya susah kan, buat kereta sewa, melingkup, hutang banyak apa semua. And then saya join SKV, saya bagi balik. So saya cakap, siapa yang nak saya bantu, siapa yang nak buat RM20,000 sebulan, siapa saya ajak, WhatsApp saya ajak. Dan saya punya agent bawah saya ada yang dia punya commission dia RM70,000 sebulan. Ada yang RM60,000 sebulan. So alhamdulillah saya join ni baru setahun, saya dah melahirkan 2 orang jutawan bawah saya. Jutawan maksud di sini dia income pas 1 million lah dalam masa setahun ni. Dia punya sale, group sale. Group sale. Okay. Group sale dia memang dah lebih pada 1 juta. And then macam depa ni kalau macam depa ada seorang saya punya team tu, dia punya sale bulan ni saja dah 2 juta lebih kan. Dia punya bonus pun 60,000, 70,000. And then macam tu bersih kan. Bukannya tak payah bayar gaji pekerja semua. Memang bersih 60,000, 70,000. Yeah. That's one of the wonderful opportunity. So PKP ni changes everything lah. Orang yang tak pernah order online sekarang order online. Orang yang termasuk saya sendiri dulu was nak order online kan, guna online. Saya dulu Shopee pun tak pernah beli. Bila PKP tu beli. Ya. Sekarang ni daripada keluar buat physical seminar, saya prefer buat online seminar, webinar lah. Boleh duduk kat rumah, comfortable. Klien pun they can be anywhere. Saya basically sekarang one main business jadi agent untuk public goal. All online. All online. Saya pun kira this one bukan dropship tapi all the fulfillment part nak hantar mas apa semua, syarikat public goal dan staff yang buat fulfillment HQ yang uruskan kan. Depa yang buat. So kerja saya basically mendapatkan klien, mendapatkan dealer saya dan training, jawab macam tu lah. Which I can do online, which is great lah. Okay. Masa kita Wahid, sonok tengah, everybody tengah sonok tanya soalan, kita terlajak sikit boleh Boleh. Patut habis pukul 10. Everybody tu banyak soalan ni. Okay. Saya pun ada beberapa soalan lagi nak tanya, tak habis lagi. Okay.
Okey, Wahid pun ada tulis buku. Dua dengan Tuan pun ada 2 buah buku kan. Ada plan nak tulis buku kan lagi di masa depan ni? Saya menulis buku tu bila saya stres. Okey. Dua buku tu sebenarnya saya tulis sebab apa saya stres lah. Dapatlah. So actually saya pun ada satu lagi buku, Blueprint Jutawan lah, tapi yang tu saya terbitkan sendiri. Dan insyaAllah lah kalau saya pun nak cerita balik saya punya story ni daripada macam mana daripada makan gaji naik jadi jutawan, lepas tu melingkup kan, lepas tu naik balik kan. So mungkin daripada situ ada benda yang saya boleh share. Yes. Mungkin ada orang boleh belajar lah daripada, sebab apa banyak juga bukannya senang kita nak jumpa orang yang dulu dia tak ada apa-apa, lepas tu dia berniaga, dia naik kan, lepas tu dia jatuh. Biasa orang jatuh tu memang dia susah nak bangkit lah. Macam saya, kalau nak ikutkan memang betul-betul teruk lah tuan. Dengan income tak ada, pekerja berhenti, saving habis, kena saman kan. So memang betul-betul sikit je lagi nak sampai ke level bankrupt kan. Tapi saya letak tepi benda tu, fokus buat duit je, dan kita slowly lah settle benda-benda settle. Masa kalau kita tengok masa tahun 2021 banyak orang yang berniaga, yang stres, bunuh diri semua. So tapi saya nak lah orang memang jatuh bangun tu benda biasa, tapi kita fokus lah, insyaAllah boleh bangkit lah kan. Tahniah. Apa message apa ni, don't give up, teruskan usaha. Tapi kita usaha, tapi kalau benda tu tak jalan, jangan buat usaha yang sama, try something different, something new kan, something different, something new. Jangan kita pertama, don't give up, don't surrender. You are a lot stronger. There is a Superman inside all of us. Superman. Betul. Okay. Tapi at the same time, usaha tu lah. Kena not just work hard. Work hard tu sudah pasti. Tapi you also have to work smart lah. Tengok macam Wahid tu, good example. Dia try A, tak berjaya. Try B, berjaya sikit-sikit tapi tak apa ni. Try C pula, try D. Gitu. So, tengoklah in the end. Okay. Alright. Ni Wahid, okay. Boleh berkongsi plan Wahid di masa-masa depan, any your future plan in the next setahun 2 tahun ni, apa nak buat? Alright, so planning sekejap saya tengok planning saya tahun 2022 saya punya target lah untuk dengan SKV ni, kita dah set 60 juta lah kita punya group sale, 60 juta. And then saya punya, sekarang ni saya agent saya hampir 800, dan tahun ni saya target saya nak rekrut dalam 2,400 orang agent lah. Dan tahun ni saya doakan supaya saya boleh melahirkan 30 orang jutawan yang boleh buat sale sampai tas 1 juta lah. So tahun lepas saya dapat hasilkan 2 orang jutawan lah, sale, bukannya saving, sale. Lepas tu saya nak company saya ni menjadi agensi pemasaran nombor 1. Sebenarnya saya ni bukannya fokus jual produk, saya agensi pemasaran. So saya buat personal branding, rekrut orang, training orang, dan saya nak jadi agensi pemasaran untuk SKV nombor 1 dekat Malaysia, dekat Singapura, dan coming soon kita akan masuk Indonesia lah. Founder pun dah ada kat Indonesia, dia tengah nak settlekan dengan lesen semua. So insyaAllah lah bulan ni ataupun bulan depan kita akan start open untuk Indonesia punya market lah. Dan saya target lah insyaAllah, sebab apa saya dah tengok ada leader-leader yang, sebab bila kita jatuh ni tuan, kita start buka mata kita tengok rupanya dekat luar sana ada lagi bisnes yang bagus. So saya pernah jumpa orang ni, dia leader, dia punya profit dia sebulan dah RM100,000 tuan. Memang RM100,000. So saya nak beat dia, saya target saya punya profit daripada bisnes ni 1 juta sebulan. Wow. Wow, tahniah. Tu good apa ni? Then all that profit, contact saya, so I will guide you and your team how to boleh. How to get money dengan betul, tepat dan selamat. Sebab duit tu saya punya leader manage well lah. Imagine saya punya leader dapat 1 juta tapi dia masuk cepat, keluar lagi cepat. Keluar lagi cepat. Let me check. Okay, ini ada Masaluddin
Musa Ludin Yusof. Betul, emas adalah aset masa depan. Oh, yang ni I think komen Musa tentang saya emas tu. Okay, Wahid, just 1 minute ni saya ada cakap sikit tentang promosi di Public Gold ni. 1 minute ya. 1 minute. Share screen. Share screen window. Public Gold. Share. Okay. Okay. Untuk mereka, I think all the regulars tahu buku-buku saya. I think mungkin, I'm not sure whether buku Wahid masih ada in print or not. Ini PG Mall. PG Mall. Web store saya nama dia Book Planet. So apabila tuan-puan login to PG Mall untuk mereka yang dah tahu, dia online web store juga macam Shopee jugalah. Malah PG Mall is the largest local company web store di Malaysia, online marketplace ya, PG Mall. Dan web store saya ada di sana, nama dia Book Planet. As you can see ni ada offer buku diskaun apa semua ni, dan ada koleksi juga ya. 3 of my books diskaun setinggi 25%. 25%. Ya, actually buku banyak ni. Itu bawa apa ni? Ada 175 buah buku. So mostly book Money Matters lah, termasuk ini all time bestseller ni, Jutawan dan Planet Jupiter. Dan buku ni Masa Untuk Emas ni. Masa Untuk Emas sekarang diskaun 20%. Tak perlu upload kat sini pun. Ada diskaun ni. Apa tu ada? Banyaklah ada tu. So diskaun ya. So web store dan PG Mall juga memberikan diskaun 20%. Dan ada offer-offer tertentu lah, mungkin dapat free postage lagi ya. Free postage juga. Okay, dan stop sharing for a minute. Dan untuk mereka yang nak tahu, nak contact Wahid boleh tolong type bagi nombor telefon ke WhatsApp ke, untuk mereka yang nak tahu bagaimana untuk join Wahid ke, boleh dekat saya dekat Facebook page tu kah? Boleh Facebook page Wahid. Ada? Komen. Dekat komen. Boleh type dekat komen ni. Okay. WhatsApp. Okay. Ni. Okay. Alright. Untuk mereka yang nak contact Wahid, ini nombor beliau, WhatsApp beliau. 012-875-52002. Senang sikit. Ingat apa ni? Untuk yang nak tahu, mungkin nak join Wahid, especially kalau your business, apa yang hidup bursa sekarang kurang menjadi, give this a shot lah. I think modal nak start, nak join you tak tinggi kan? RM65 40 sen lah. Okay. Okay. Something to consider. Dan bila buat duit banyak-banyak tu, don't forget to contact saya. I will guide you how to melabur dengan tepat. Boleh. Dan selamat. Okay. Ada apa-apa soalan lagi ke? Okay. Kalau tak ada soalan, okay. Wahid, kata-kata akhir dan pesanan Wahid kepada penonton kita pada malam ini. Okay, kata-kata akhir saya, jatuh bangun dalam bisnes tu perkara biasalah. Alright. Tak perlu sedih. Fokus bagaimana nak bangkit balik. Alright. And then just percaya, kadang-kadang bila kita jatuh tu, sebenarnya Allah nak gantikan sesuatu yang lebih baik. Kan? Jangan kita sedih kan, jatuh semua. Kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa? Kadang-kadang jatuh tu dia nak bagi benda yang lebih baik. Itu yang berlaku dekat saya. Saya jatuh tu sebenarnya Tuhan nak gantikan dengan benda yang lebih baik. Dan alhamdulillah bisnes yang saya buat sekarang ni dengan dulu saya pun, isteri saya sebelum ni kena stroke. Stroke apa semua, dan ada masalah kesihatan apa semua, dan bila kita jatuh tu kita terpaksa join SKB dan kita start guna produk SKB. Alhamdulillah isteri saya sekarang ni dah okey. Dulu saya ada masalah berat badan, sekarang ni berat badan dah okey. Macam mak saya pun dulu ada kencing manis kan. So and then dari segi kesihatan pun kita okey, dari segi kewangan pun alhamdulillah lah.
saya buat bisnes ni 2 orang je. Dulu ada 10 orang pekerja, pening kepala nak fikir kan dengan segala KWSP dengan cukai bersemula ni, kita just buat 2 orang je. Tak pening kepala. Dan saya pun jadi seminggu ni saya travel ni. Saya daripada Selangor, saya duduk dekat Penang. Duduk Penang pagi-pagi, saya live tepi pantai. Lepas tu saya duduk kat Kuala Belih 2 malam, makan ikan bakar. 2 hari lepas saya tidur kat Langkawi, duduk dekat very nice chalet. Pagi-pagi saya live kan, tengok sawah padi. And then sebab kan ada program hari ni, saya lari balik, duduk dekat Alostar, duduk stay 2 malam, nak live ni lah. And then lepas ni kita tak tahu lah. Sebab apa, bisnes saya ni memang 100% online. Saya boleh berada di mana sajalah. So that's why jatuh tu dia nak ganti benda. Dulu saya tak boleh. Dulu macam banyak benda kita nak fikir, walaupun kita punya sale pun sebulan 400,000, 500,000 kan, tapi nak bayar tu bayar ni, lalat kita nak beli gaji pun tak ada. Tapi dengan SKV ni alhamdulillah lah, saya so far tak ada pekerja lagi. Sebulan macam bulan lepas pun kita punya sale pun dalam 2 juta lebih, kita punya bonus pun 20,000 lebih, alhamdulillah lah kan. Dan memang saya sangat bersyukur lah berbanding dengan yang lepas kan. Kereta sewa masih jalan lagi, tapi ada tim saya, ada kawan lah yang handle semua. So untung tak banyak, cuma kita bantu customer kita lah kan. Okay. Oh, tahniah. So to recap pesanan, don't surrender, don't give up. Allah sometimes buat benda tu berlaku because there is a better Yes. A better business, better choice for you. Betul. Oh, very powerful, very powerful. Terima kasih Wahid kerana memperingatkan saya juga dan penonton-penonton tentang benda-benda macam ni. Wahid, bagi pihak penonton apa semua, thank you very much kerana berkongsi cerita, berkongsi experience, naik turun dan naik balik. Kami semua berdoa Wahid, dan isteri dan semua tim akan terus naik dan naik lagi lah, dan kekal naik. Untuk once again, untuk mereka yang nak WhatsApp Wahid, nak contact Wahid, tu nombor WhatsApp-nya. Finally, terima kasih sekali lagi kepada Wahid dan terima kasih kepada tuan-puan semua kerana join kami pada malam ini ya. We'll talk to you again insyaAllah minggu depan. Seperti biasa kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih tuan jemput saya. Sama-sama. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.